Sehinggalah saya berdetik, kata saya rasa macam nak pension awal lah. Nak ikut anak saya pula lah, saya katakan. Saya rasa macam mama nak kerja lah macam ni lah. Macam fikir nak ambil jadi mutawifah kan, sebab tengok dia punya college kan banyak orang pergi khusus mutawif. Jadi macam nak pension awal lah kak. Saya katakan nanti kalau saya pension awal, ada ke kerja saya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa balik kita dalam edisi ataupun episod yang ke-7 podcast Sembang Santai Haramain. Sedar tak sedar kita dah masuk ke episod yang ke-7 episod yang ke-7. Jadi hari ni pasti bagi siapa yang melihat kita punya episod yang ke-7 ni pasti tidak akan kecewa. Kerana apa? Hari ni kita ada guest special, iaitu seorang cikgu yang pergi menunaikan ibadah umrah. Okey, tak lain tak bukan, saya nak kenalkan hari ni guest saya, iaitu Cikgu Rohayu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey okey cikgu. Okey cikgu, saya sebenarnya rasa berbesar hatilah untuk cikgu datang ke kita punya segmen yang ke-7 ni, podcast ni, Sembang Santai Ramai ni. Okey, cikgu boleh perkenalkan diri dulu tak? Cikgu boleh kenalkan sikit cikgu mana? Boleh sikit silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih kepada syarikat Al-Haramain kerana menjemput saya untuk menghadiri podcast hari inilah yang episod ke-7 ya. Episod ke-7. Jadi saya cikgu lah saya Cikgu Rohayu binti Abdul Syukur. Dan saya masih mengajar lagi di SMKA Ma'had Hamidiah Kajang. Saya mengajar bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu cikgu? Ya, bahasa Melayu. Saya bahasa Melayu fail sikit cikgu. Cikgu, kalau sepanjang kita bercakap ni, kalau saya punya bahasa Melayu kurang tu, cikgu tegur lepas ni tak cikgu? Tak apa. Masih boleh difahami bahasa lah. saya masih boleh difahami. Okey cikgu. Cikgu ajar form apa cikgu? Saya banyak tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 SPM SPM. Saya pegang SPM. Tapi memang khusus dekat bahasa Melayu cikgu bahasa Melayu. Saya pun belajar dulu di komunikasi masa. Komunikasi masa. Di komunikasi masa ambil khusus dulu, saya ambil khusus penerbitan buku. Penerbitan buku. Jadi situ kena belajar bahasa untuk editor. Jadi penyuntingan. Penyuntingan. Masya-Allah cikgu. Okey cikgu. Alhamdulillah cikgu, saya difahamkan cikgu baru balik daripada umrah jugalah kan. Kira tahun ni juga kan. Ya, tahun ni. Masya-Allah cikgu. Boleh cikgu ceritakan dekat kita sikitlah. Kita terus kepada pasal pengalaman cikgu. Sebenarnya banyak benda kita nak tengok ni umrah dari perspektif pandangan cikgu tu sendiri Jadi cikgu first time ke buat umrah ni? Ya. Ke dah berapa kali? Saya dah, maksudnya bukan saya tak pernah mengerjakan umrah. Bermaksud umur saya dah menginjak 50 tahun. Tak pernah menjejakkan kaki ke tanah haram. Cuma yang itulah yang menyebabkan saya selalu muskil jugalah. Kenapa selama saya dah bekerja lama tapi ke tanah haram tu tak pernah menjejakkan kaki. Jadi tapi saya, maksudnya saya pernah menjejakkan kaki ke bumi Mesir dulu. Cikgu pernah pergi Mesir? Pernah. Buat apa kat sana cikgu? Kerana saya seolah-olah keinginan nak pergi tu kuat. Maksudnya pergi tu sekadar ziarah lah. Ziarah tapi Mesir, ziarah di Mesir, tetapi pergi mana? Kairo Kairo. Dan sebab yang saya nak pergi tu sebab saya nak tengok Sinai tu. Nak pergi mana? Sinai. Sinai sepadan tu kan? Sepadan nak tengok sebab sebab apa nak tengok Sinai? Sebab dalam Quran tu banyak cerita tentang dia kisah Nabi Musa. Jadi saya pun ke situ dulu. Masa ketika tu saya dah umur 45, 46 begitulah. Ke situ dululah saya. Jadi di balik di situlah saya selalu berfikir kenapa saya tak pergi ke
ke Mekah dulu. ke Kadang-kadang kawan tanya kan, Ha. kenapa ke Mesir dulu tak terus pergi ke umrah? Ke umrah, Jadi masa tu saya pun terfikir juga tak apalah, tapi saya fikir saya berfikir masa tu kerana saya nak mengenali kisah Nabi tu lah Musa daripada Al-Quran tu lah daripada kan, Al-Quran pasal tu dia Bani mengajar Israel tu kan. Bani Oh, Israel Masya tu masa tu lah. Allah. Tapi saya kata kalau saya tak berpeluang lagi ke umrah, saya akan kaji dulu. Saya cakap saya akan mempelajari sejarah dululah, saya cakap. Sebab saya pergi Mesir tu sebab saya tertanya-tanya siapakah Nabi Musa tu. Subhanallah. Jadi saya pergi tu sebab saya nak tahu. Jadi Allah dorong terus pergi situ sekejap saja. Tapi tu saya balik saya fikir saya tak pergi umrah lagi. Tapi masa tu cikgu pergi berapa lama kat sana? Saya pergi lebih kurang 10 hari. 10 hari pergi sebab saya, nak tengok Sinai tu. Tengok saya kata kebetulan nak saudara saya ada di sana. Saya cakap tolong uruskan. Saya nak pergi tu lebih kurang sekejap jugalah dalam nak pergi juga. Saya cakap dengan suami saya, jom kita pergi Mesir. Saya kata tak tahu kenapa saya nak pergi sangat. Tapi sepanjang nak pergi Mesir tu banyak saya jumpa buku-buku, saya baca, baca. Sebelum nak pergi tu? Sebelum nak pergi saya baca gila baca. Dan sampai sana saya tak boleh cakap lah, memang itulah sampai Sinai tu baru saya nampak apa yang macam seolah-olah yang saya sampai ke Sinai tu di tapak yang nampak kepada peninggalan Samiri tu memang balik tu saya memang menangis lah. Dan balik tu saya buka lagi buku sampai 2-3 tahun baru saya faham cerita tersebut. Cerita pasal ni sebab Nabi Musa ni kisah dia paling banyak dalam Al-Quran, betul? Itu yang itulah satu persoalan yang sejak daripada maksudnya kenapa dia mula daripada surah Al-Baqarah kan. Sampailah supaya saya jumpa di tengah-tengah rupanya ceritanya yang bermula tu lah. Bermula kisah dia. Kisahnya bukan di awal Al-Baqarah tu. Rupanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah tu banyak cerita pasal kawan Israel semua tu kan. Sebab tu yang rasa membuat-buat nak pergi tengok kat Sinai tu, nak tengok kisah Samiri ni yang buat berhala semua tu kan. Nak tengok maksudnya piramid tu ada apa kan. Piramid kat Giza tu kan. Tapi yang memang saya cakap nak tolong arrange kan. Saya cakap dengan anak saudara saya, pertama nak pergi ke Sinai. Cakap ada apa kat situ. Saya tanya juga, kita belajar bahasa Arab sikit. Jadi terus Sinai. Kejap jadi ada Gunung Sinai. Maksudnya rupanya bukit kan. Maksudnya tur tu bukit. Tur tu bukit, betul. Okey, jadi cikgu masa tu umur 46 pergi Mesir. Mesir. So lepas 4 tahun lah kan pergi buat umrah tu kan lepas 4 tahun. Okey, apa yang buatkan cikgu berfikir nak pergi buat umrah tu? Macam mana boleh terdetik kan boleh tiba-tiba nak pergi menunaikan ibadah umrah? Apa punca dia? Saya nak pergi memang sejak daripada sebab bila orang tanya tak pergi daripada Sinai tak pergi umrah ke? Itu macam orang rasa macam itu masa 46 tu kan masa pergi ya, sebab orang selalu pergi Sinai pergi Mesir dia terus pergi umrah pergi umrah. Saya pun terfikir masa tu kenapa saya tak pergi, saya katakan. Tapi memang bertahan jugalah tak pergi lagi dengar orang pergi kan. Tapi bila saya nak pergi tu kuat sebab anak saya lah. Anak. Sebab anak saya bekerja di Al-Haramain ni. Jadi saya baru yakin. Anak siapa nama anak ni? Anak. Ada anak kat sana? Anak di syarikat ni. Syarikat. Insya-Allah. Okey. Jadi apa maknanya saya takut sebenarnya dengan syarikat-syarikat umrah ni. Jadi bila dengar banyak penyelewengan, kemudian ada yang tak jadi. Bukan kita nak bagi tahu apa maksudnya yang lain tak bagus, tetapi kalau dah berlaku depan mata, kawan-kawan pun pernah mengalami benda yang sama. Maknanya ada kawan yang pernah kena penipuan ni ya. Dia sampai apa tu, maksudnya dia tak pergi pun, bayar saja. Sampai tak pergi ke, nak pergi ke haji pun berlaku macam tu. Haji kena tipu. Haji pun sama. Banyak pula tu kan. Banyak dalam berbelas ribu, puluh ribuan jugalah. Yang baru saya nak berangkat kaki nak ikut Al-Haramain tu pun kawan saya pun minta doakan sebab dia pun dah bayar. Saya kata ya Allah, rupanya bukan banyaklah syarikat-syarikat yang ada ni menakutkan saya jugalah. Tapi bila saya dapati anak saya sendiri bekerja di syarikat Al-Haramain, kemudian dia yang nak uruskan, saya kata saya nak pergi. So anak memudahkan lah, memudahkan urusan masya-Allah. So pergi satu keluarga lah tu, masya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi kan Cikgu Rohayu kan. Cikgu Rohayu tadi yalah memula pergi Mesir kan. Tiba-tiba yalah bila lepas 4 tahun tu baru dapat terdetik lah sebab dah survey lah beberapa travel agency. Pasal tu kebetulan anak pula kerja dekat satu syarikat umrah
kan. Jadi so alhamdulillah dapat jugalah pergi untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi apa dalam sepanjang Cikgu Rahayu kan pergi sana, apa pengalaman yang rasa manis sepanjang menunaikan ibadah umrah tu? Pengalaman manis yang rasa tu pengalaman yang saya tak lupakan lah. Saya memang takkan lupakan lah. Sebagaimana yang saya pergi Mesir, itulah pengalaman yang paling manis bagi saya. Dan juga pergi umrah ni sebenarnya sebelum nak pergi umrah tu memang saya berazam sangat nak belajar dulu. Maksudnya saya nak baca lah, tapi memang tak kesempatan nak baca. Tapi bila saya nak pergi tu, kenangan yang paling memang tak boleh dilupakan tu apabila melihat Kaabah lah. Masya-Allah. Kaabah tu saya bila dah dia kata okey ni kita nak masuk tanah haram ni, air mata saya pun dah mula macam itulah macam perasaan sebab nak masuk tu kan. Nak masuk tu. Boleh tak saya nak ambil sikit, tanya sikit. Masa tak nak masuk tu apa perasaan cikgu? Macam mana cikgu boleh rasa macam nak menangis? Cikgu rasa macam tak sangka ke? Tak sangka, betul yang perkataan tak sangka tu sebab bila Mutawif kata okey kita dah daripada mikot tu lagi lah kan. Kita mikot di Jarana ya. Masjid Karnu Manazil kan? Karnu Manazil. Kat situ kemudian saya dah tukar-tukar baju kat situ. Nak masuk, Ustaz kata okey kita kena berzikir lah. Start berzikir tu lah yang sampai makin hampir dia kata bila dah nampak macam keluar tawa, dah nak dekat. Ustaz kata kejap lagi kita nak sampai dah ni. Masa tu lah saya rasa macam betul ke saya nak pergi betul ke saya nak pergi umrah ni. Saya masa depan keluar tawa tu dah betul ke aku sampai ni kat sini. Belum tu saya pun dah rasa macam satu itu tak boleh lah kata. Maksud tak tahan lah masa tu kan. Dia kata cepatlah kan saya kata. Dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang pun ada juga. Kita tak biasa, maksudnya takut lah, misalnya kita pantang larang ihram tu menakutkan jugalah kan. Tapi saya kata sabar, maksudnya kita kena bertenang dulu, ambil nak maksudnya balik hotel Ustaz kata kan. Tenang-tenang solat ke dulu kan, nanti kita turun bawah. Masa itulah yang memang bila nak pergi susun dekat depan daripada pintu hotel tu, saya dah tak sabar macam mana nak masuk ni, kan. Kita selalu tengok TV kan, kat mana saya tengok orang masuk dari mana. Makin dekat tu bila dah nampak kain hitam tu memang masa tu tak boleh cakap apalah kan. Dia masa mula tu kan, mesti cikgu ada perasaan macam mana ni nak masuk belah mana ni nak masuk tengok Kaabah dia, aku tak sabar dia. Ya ada. Excited dia lain pintu mana pintu mana masuk kan, ni. Pintu kat mana selalu tengok orang dekat TV, orang turun tapi pintu mana besar mana pintu ni kan. Masuk je tu masuk kat situ sebab hari tu banyak yang tutup kan, macam melekuk-lekuk tu. Jadi bila masuk tu dah nampak kain hitam tu kan. Masa tu dah sebab dia bila yang waktu yang menetes air mata, bila tengok tu macam tengok terus meneteskan air mata. Masa dah lepas pintu besar tu dah nampak dia punya bayang, maksudnya dia bukan, dia dah nampak kain hitam tu kan, itu ke kan, dan nanti itu ke macam nak jumpa nak seseorang, macam kita dulu bercinta kan, itu ke orangnya kan, macam itu kan. Masa tu dah Ustaz kata okey berzikir Ustaz. Mutawif tu kan okey kita nak turun ni kat bawah kan. Masa kita kalau masuk terus paras kedua kan. Sudah turun tu baru masa tu dah duduk depan tu baru kita ini ke saya memang tak berkelip lah kan. Maksud inilah betul kot saya dah sampai saya. Tak dia macam moment tu tau. Moment kita tengok. Kita rasa macam ya Allah. Tanah berganjak. Tanah berganjak macam betul ke aku kat sini dalam banyak-banyak manusia Tuhan pilih aku kan, macam rasa dalam tu. Betul Ustaz kata pun tu agaknya saya bila berfikir 4 tahun saya tak pergi, maksudnya 4 tahun saya bertahan tak pergi, inilah kot dah dijemput Allah pilih kan dan datang kat situ. So masa sampai depan tu kan, Cikgu Rahayu buat apa dulu saat tu bila nampak ya Allah aku sampai ke depan ni? So apa benda yang dalam terlintas masa tu, apa benda buat? First kali bila tengok tu tergamam ke, rasa macam rasa doa tu ke macam mana tu apa yang boleh tak kongsi sikit? Saya memang masa tu momen tu sebab ramai orang tak tahu, kadang orang tak pernah pergi umrah kan. Momen tu sebenarnya momen yang very valuable sebenarnya kan. Saya cakap Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar depan Kaabah tu tengok betul je tu Allahu Akbar sebut itu sebab itulah yang
yang kita nak pergi sangat dapat pergi. Jadi bila itulah perkataan yang kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya terus membesarkan Allah rasa macam. Saya kata rumah Allah kan, saya kata ini. Saya macam bila dah balik daripada umrah, baru saya mengkaji balik, bukan mengkaji lah, saya baru membaca sejarah penubuhan balik. Saya selalu macam balik tu saya ambil buku, baru saya baca balik buku tu, baru saya tengok. Saya pergi saya tak sempat nak buat benda tu. Tapi balik tu saya baru baca balik. Saya ambil beberapa buku, saya baca sejarah penubuhan Kaabah. Daripada kecil sebenarnya bila kita asalnya kecil je. Tetapi sekarang ya Allah subhanallah, sebesar pembesaran Kaabah tu sendiri dan Masjidil Haram tu yang menyebabkan saya rasa apa yang mendorong cikgu tiba-tiba nak membaca tu? Nak mengkaji pasal Kaabah tu? Adakah tarikan dia ya? Saya kata kalau saya pergi, asal memang saya nak pergi tu, saya nak membaca dulu. Tapi saya macam tak terbaca dan kesempatan tu saya tak boleh. Saya memang sebelum macam saya nak pergi ke masjid tu, memang saya dah baca, prepare sikit. Dan bila Allah pemudahkan dia beli buku, dapat beli dengan orang dia jual kat sekolah, saya terus nampak buku tu, saya terus gerak. Tapi yang ke Mekah ni saya tak dapat buku yang betul-betul. Sehinggalah balik tu saya baru nampak satu buku, memang buku tu buruk sangat. Tapi saya bawa juga buku ni. Inilah yang saya baca balik. Saya balik baru baca. Jadi Dr. Abdul Basit ni Al-Madani ni. Itu pun saya sekarang ada baru ni. Saya masya-Allah, bergambar. Tak ada ini kawan apa tu jumpa di sekolah juga. Masya-Allah tengok ni, buku ni bagus ni. Buku ni banyak kadang Mekah dan Madinah kan dia cerita. Saya baru balik tu baru saya apa yang ada di Kaabah, sejarah yang apa, maksudnya kita dengar sejarah tu daripada ustaz-ustaz, tapi dia tak sama dengan dengar dan pembacaan. Bila pembacaan kita bandingkan, baru dia mendalam lah. Jadi macam mendalam bila kita baca tu kita boleh berfikir, membayangkan betul. Jadi bila dah pergi baca balik, dia mendalam sebab benda tu kita dah nampak. Jadi kita balik, ya betul, masih wujud lagi. Padahal Nabi Muhammad kan Nabi Ibrahim dah tinggalkan kita lama. Tapi dia punya tapak kaki, ada telaga air Zam-Zam tu ada lagi. Dan bila Bukit Safa dengan Bukit Marwah tu, memang sejarah tu memang tak boleh dinafikan lah. Tak boleh dinafikan. Betul barulah dapat ilmu sikit kan, sebanyak benda kan, rasa penghayatan. Bila kita membaca Al-Quran balik semula, baru kita dapat rasa aku dah pernah ke tempat ini. Bila kita baca Al-Quran ni, kita ada terjemahan kan sikit-sikit. Kat situlah yang saya saya dah faham perjalanan tu, cerita tu lah. Faham ni. Cikgu baca ni kan cikgu baca buku Mekah ni kan, dah balik kan, baru balik baca kan. Cikgu rasa mana tempat, kalau lah diberi second time lah, dia macam second time lah, contoh kalau Allah bagi pilih sebagai tetamu Allah, mana tempat yang cikgu rasa nak doa betul-betul cikgu? Saya betul-betul nak betul-betul nak dekat banding dengan cikgu dah baca ni semua. Cikgu rasa memang dekat, memang apa tu di depan Al-Multazam tu. Multazam. Masya-Allah. Tu yang rasa macam kalau boleh aku nak doa betul-betul kali ni lah. Saya kalau lepas subuh tu maksudnya saya akan cari depan Multazam, walaupun tak di bawah. Ni masa pergi tu. Okay. Tapi duduk di depan Al-Multazam tu, nanti lepas subuh saya akan duduk tengok Al-Multazam tu sambil doa, sambil berdirilah. Kadang-kadang Arab tu kan hajah keluar kan. Bila berundur sikit nanti ke depan balik. Cikgu duduk dekat belah mana? Belah depan ke Multazam tu? Tapi tingkat 2 tu lah. Tingkat saya 2 biasa takut menghadap jugalah, menghadap ke situ juga. Ke situ setiap kali lepas subuh. Lepas subuh. Kalau rasa tenang lepas subuh tu. Rasa sedap seronok lah kan. Sebab saya kata seronok dia tidak ada di mana-mana lah. Keseronokan, ketenangan tu di Mekah. Masa momen cikgu duduk lepas subuh tu kan, cikgu tengok waktu time tu rasa macam memang tak ada ke macam terganggu ke? Mereka memang rasa bila tengok Kaabah tu kosong, tak ingat apa pun. Tak ingat sekolah. Tak ingat sekolah. Tak ingat cikgu ni kan banyak masalah dengan murid-murid kan. Lagi form 5 nak SPM lah, apalah semua kan. So macam masa bila tengok tu lepas tu kosong betul lah. Macam cikgu cakap tengok kosong habis. Betul, memang nak menapak balik tu pun macam rasa macam berat. Tapi
kita nak pergi ziarah kan. Cepat-cepat tengok nak balik lah. Nanti besok datang lagi tunggu tempat yang sama lah. Dekat Al-Multazam tu. Cuma bila kita Al-Multazam tu bila kita dengar bila ustaz cerita kan. Tapi baca balik Al-Multazam tu ada sejarahnya. Sejarah ada kat situ cikgu Masya-Allah. Jadi memang pentinglah sejarah. Orang kata sebelum kita nak menziarah sesuatu tempat tu perlulah kepada sejarah, mempelajari sejarahnya. Betul. Sebab tu Quran pun banyak cerita pasal sejarah. Subhanallah. Daripada situ sebab kadang-kadang kita ingat bila kita cerita sejarah tu kita rasa kita rasa nak baca, kita nak explore benda tu kan, betul tak? So dah samalah juga dekat bahagian Kaabah tu cikgu banyak baca ni mestilah tahulah tempat-tempat tapak kaki tapak kaki Nabi Ibrahim semua kelebihan dia masya-Allah. Dapat pergi ke makam makam Ibrahim. Saya dulu memang jahil lah katakan. Masa bila Ibrahim masa sebelum tu lah pergi. Sebelum orang kata makam Ibrahim. Saya ingatkan kubur. Ni banyak orang percaya itu. Lepas tu bila dia kata bukan. Dia macam apa saja peninggalan dia. Suami cakap itu adalah peninggalan tapak kaki ke apa sajalah kan. Yang itu kita panggil dia makam kesan-kesan peninggalan. Jadi memang kita kata ya ke. Saya selalu bayangkan kenapa kecil sangat kuburnya itu. Saya katakan ya Allah subhanahu memang. Kamu boleh ingat apa lah yang kuning ni yang kuning tu kan. Kuning emas ni apa benda lah. Kalau kecil Nabi Ibrahim orang kata ustaz cerita panjang orang dulu kan. Macam mana dia boleh bila kita baca balik buku kan baru kita kata tempat dia berpijak untuk meletakkan batu dekat Kaabah yang anaknya Ismail tolong ayah dia kan yang itulah dengan Hajar Aswadnya bahawa batu tu ada 7 biji je yang kecil-kecil disusun balik diliput selimut di simen balik betul. Tapi saya memang tak dapat mencium lah kan. Tak dapat je yalah sebab kita kalau ikut mazhab Syafi'i bukanlah kewajipan kan untuk kita cium kan. Tapi cikgu selalu maknanya dekat bahagian Masjidil Haram ni banyak pergi dekat bahagian Multazam tu lah banyak berdoa kat situ cikgu Hari yang Mutawif bawa tu sehari sebelum nak balik hari Khamis dapat pergi dekat-dekat. Maksudnya yang waktu duha dah tak ada orang kan. Jadi ziarah ziarah Masjidil Haram. Ziarah dalam ziarah dalam. Ziarah dalam. Masa itulah dapat berdiri lama kat situ dengan anak. Dia berdua lah saya dengan dia. Berdua doa. Dekat makin lama rupanya kita makin dekat ke Multazam tu. Betul-betul dapat di depannya. Cikgu cerita sikit cikgu Multazam tu apa bagi orang faham sikit. Bagi orang tak tahu cerita sikit. Tak cerita je kenapa Multazam ni apa? Dia kan sebab tempat bagus kan doa kan. Saya apa yang cikgu rasa cikgu faham? Saya apa saya faham dia kan. Orang kata tempat orang kata makbulnya doa ya. Ya, masya-Allah. Jadi dia ada di antara antara Hajar Aswad dengan tu kan sebab depa tu je kan. Pintu Kaabah tu. Tapi saya tak ingatlah sejarah Al-Multazam tu kan. Tapi rasa doa tu kat situ saja. Jadi cikgu kan bila dapat masuk dekat Multazam tu, cikgu rasa puas tak dengan apa cikgu doa? Puas alhamdulillah Ya betul alhamdulillah. Okey cikgu, apa pengalaman cikgu sepanjang buat umrah ni yang cikgu rasa tak boleh nak dilupakan? Terlalu banyak ustaz. Terlalu banyak? Okey tak apa, kita ambil satu dulu baru cikgu teringat. yang pengalaman umrah yang tidak dapat dilupakan. Momen-momen yang tak dapat dilupakan yang mana cikgu ingat sampai sekarang. Kot ada terhilang ke mana ke contohlah. Momen yang saya tak dapat lupakan tu bila mengajukan umrah. Okey. Kemudian doa yang satu tu kita tak selama ni kita baca doa tu. Okay. Tetapi rupanya itulah doa ketika orang nak mengajukan tawaf tu iaitu di mana tu di satu tempat tu Ustaz apa nama? Rukun Yamani. Rukun yang di situ Rabbana Atina tu. Masya-Allah. Sana wa fil akhirati hasanah ada benar. Kita baca doa tu daripada kecil. Okey. Tapi bila kita dapat tahu doa itu adalah untuk doa orang mengerjakan umrah di Rukun Yamani tu. Rukun Yamani besarnya. Itu saya kata bermakna doa ini bukanlah doa yang sembarangan. Saya kata doa ini adalah doa yang orang kata doa yang besar juga. Kita kadang-kadang kita baca doa kita tak tahu apa di manakah doa, maksudnya Rabbana, maksudnya doa tu adalah digunakan ketika orang mengerjakan umrah yang berhadapan dengan, maksudnya di
Maksudnya Cepat di tak rumah faham. Allah. Jadi Masya maksudnya doa itu sangat orang kata sangat bermakna lah. Jadi kita walaupun kita kata doa tu kecil, maksud kita baca daripada kecil kita tak faham, tapi bila kita sampai sana, itu yang saya kata doa ini bukanlah doa yang bukan yang orang kata bukan orang kata boleh kita pandang remeh betul lah, doa tu besar lah. Sebab apa? Setiap kali pusing tu baca, betul. Baca. Itu yang Cuma rasa ada besar. Tambahan kan Ustaz. Ada kelnata tu kan. Okey, tapi maknanya besar lah doa tu. Doa besar. Yang mana kita pun kurang kadang-kadang kita faham lebihan dia tu kan. Kenapa kita masuk umrah dibaca doa ni? Kenapa tak doa lain? Betul. Kita mungkin ada doa sampingan, tapi bila kita mempelajari mengerjakan umrah, rupanya doa itu yang di highlightnya. Makna ada doa ini besar lah. Besar Okey cikgu. Wah, ni nak lebih serius sikit cikgu. Saya pun nak tukar tempat duduk sikit. Okey, cikgu buat umrah cikgu kan. Atau tak kira masa time buat umrah ke ataupun sebelum nak berangkat ke cikgu kan. Apa cabaran yang cikgu rasa bagi kalau kadang ada kalangan yang menonton ni orang yang first time buat umrah kan. Kan jadi first time cabaran dia. Okey, jangan bagi tahu bila time moment tu ni kena banyak bersabar ke apa. Mana yang cikgu rasa yang moment tu memang siapa pergi buat umrah, cikgu rasa cabaran lah bagi cikgu lah. Sebagai seorang, sebab cikgu pun first time sebelum ni kan. Silakan cikgu. Cabaran tu ketika mana-mana ke? Dia gelisah. Okay. Dia macam dia kata tak bimbang kalau kata umrah tu pertama takut sakit. Takut sakit. Okay. Kita pun takut tak sihat kan. Kemudian takut ketika umrah tu maksudnya melanggar pantang larang. Takut sakit, takut langgar pantang larang ihram. Lepas tu kita kekuatan kaki. Nak pergi mengerjakan iaitu kita panggil sa'i kan. Sa'i antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Jauh sa'i tu cikgu. Cikgu pernah terbayang tak jauh dia macam tu? Saya pun tak terbayang. Saya tengok bila dengar ustaz ajar kan, kira-kira berapa kilometer. Jadi persediaan saya tu masa tu saya kena jalan kaki, belajar jalan kaki dululah. Jadi brisk walk kan untuk tu. Jadi mana cikgu dah buatlah jalan-jalan kaki tu jalan kaki tu adalah, tapi saya tak membayangkan begitu. Maksudnya 2 kali nak pusing tu kan. Macam tu dengan ramainya orang, risau dengan ramainya orang. Tapi bila kita yang risau tu, boleh ke macam kita berfikir boleh ke ramai-ramai kan, pusing kan, padat kan kita kata. Yang itulah perkara-perkara yang rasa macam. Tapi cikgu kan masa cikgu jalan tu kan, kedai Safa Marwah kan, dia rasa cramp macam mana je? Cikgu cerita sikit. Kata jauh tu sebab apa? Sebab sakit. Dia sebab dah malam kan. Malam cikgu sampai buat umrah malam. Malam dah lebih kurang pukul 12 malam sampai sana. Maksudnya kita buat tu start lepas isyak, bukan habis lepas malam, lepas isyak. Lepas isyak pukul 10 tu rasanya. Okey. Jadi kaki tu memang saya pun cikgu selalu berdiri lama. Jadi memang jalan tu kadang bagi kita mungkin dah agak biasa jugalah kan. Tapi kegusaran tu tetap ada. Walaupun kita dah berlatih ke apa, tetap bimbang juga kalau tak habis ke nak berhenti ke sebab suami jenisnya nak cepat. Jadi kita pun ikut jugalah, lain ikut jugalah. Boleh juga tapi maknanya masa time orang kata yelah masa cikgu berjalan tu kan, dalam keadaan tu cikgu buat sa'i tu memang masa tu okey lah, tak ada masalah lah, tak ada sakit ke apa, okey lah, balik dah bagus sikit kan. Tapi maknanya kalau orang yang tak biasa berjalan dekat sini cabaran bagi dia, betul? Kena banyak berjalan jalan kaki, brisk walk lah kot. Banyak lagi. Ada lagi tu? Ada lagi yang nak dikongsikan? Cabaran dia tu. Cabaran ialah masuk umrah tu dapat buat berapa kali kan. Tapi alhamdulillah kesihatan lah cikgu kesihatan kena jaga cikgu. Cikgu masa pergi tu musim apa cikgu? Musim panas ke? Kan? Panas dia nak hampir ke panas lah. Musim panas cikgu. Jadi kalau musim panas ni senang kena sakit apa dulu kalau kat sana? Mana yang masa tu sesama banyak lah. Ada yang yalah antara jemaah tu pun ada yang besoknya boleh demam jugalah. Ada yang kali kedua nak pergi tu tak dapat pergi jugalah. Tak dapat pergi
batuk kan. Jadi lepas tu kalau dekat sana macam kira ialah dengan keadaan musim panas itu kan. Jadi kalau musim panas ni apa benda yang preparation yang cikgu rasa lepas ni kalau musim panas cikgu pergi, cikgu nak prepare apa cikgu? Persediaan dia mesti banyak minum air. Banyak minum air sebagai amalan. Sebagai amalan Dia bukan kita nak pergi masa tu baru nak minum air. Tak, sebenarnya daripada memang gaya hidup kita kena minum banyak minum air. Sebab sana dia panas tu dia, macam Malaysia juga ke? Masa cikgu pergi tu dia terik kan. Saya kalau lebih suka panas daripada sejuk. Suka panas sejuk juga. Kalau sejuk sangat saya lagi tak tahan. Kalau panas tu saya masih boleh bertahan. Sebab saya pun bila jadi cikgu kan bukan duduk dalam aircon. Jadi biasa berpanas kan, melengas tu biasalah. Jadi kalau sampai sana tu dia yang penting air lah. Minum air banyak. Walaupun maksudnya di sana kan banyak orang sediakan air kan. Jadi sentiasa minum saja. Lepas tu makan. Maksudnya kita pun sentiasa makan, maksudnya suplemen ke apa kan. Tidur cukup tu. Tidur kena cukup juga. Walaupun saya dapat rasakan orang kata masa tu memang padat. Masa padat? Mengerjakan umrah ni memang saya membayangkan kalau umrah dah padat macam mana gaji. Haji lagi, Masya Allah. Saya pun di situ. Jadi cikgu, cikgu masa first time pergi kan, masa time tu kan, keadaan macam waktu, timing ke tu, ada rasa tak perubahannya? Ada perubahan. Cikgu, macam mana cikgu kan, adakah dari segi bila kat sana kan, apa yang cikgu rasa cikgu banyak, ada tak benda-benda yang cikgu selalu buat kat sana yang cikgu rasa macam yelah yang cikgu kekalkan amalan ke apa ke? Amalan target ke tak ada? Ada ke? Yelah, maksudnya kalau di sini sebenarnya kita dah bermula di sini kan. Bukannya kita bermula di sana kan. Tapi bermula di sini, kemudian kita teruskan je lah di sana. Balik meneruskan kembali apa yang cuma penambahbaikan sikit. Tapi sana senang, betul tak cikgu? Betul tak orang cakap kalau senang sana nak bangun tahajud tu senang ke? Betul tak? Kan? Betul kan, sebab kita memang maksudnya yalah, tapi latihan itu juga perlu daripada sini jugalah. Daripada sini juga Masya Allah. Tapi sana tu seronok tu bila di Mekah tu kita memang nak pergi cepat, nak pergi ke masjid tu, dorongan tu memang orang kata orang kata nak cepat nak pergi. Jadi kalau siapa nak pergi masjid tu kan, kalau macam cikgu kan, cikgu buat preparation, persediaan tu berapa macam tu sebelum berapa lama sebelum nak bagi, contohnya masuk Zuhur kan, berapa kadar masa yang cikgu datang awal ke masjid tu? Biasanya kalau kadang-kadang ada orang ingat waktu azan pun nak pergi, sempat ke cikgu macam tu? Waktu tu pernah juga dapat ke semain kat dalam kalau macam tu? Cikgu selalu pergi awal pukul berapa selalu? Dalam setengah jam ataupun setengah jam awal pun setengah jam lah. 20 20 minit ke. Sebab kita ada ziarah kan. Jadi bila dapat peluang balik awal daripada ziarah, kita target lah pukul berapa kita nak turun. Tapi kalau misalnya kita nak subuh tu, kalau kita kata sebelum subuh kita nak pergi tahajud kan, bermakna kita kena tidur cepat. Saya memang tak nak ikut dia budak-budak muda ni. Jadi saya akan tidur cepat. Tidur cepat. Saya kata awak pergilah, mama nak tidur. Saya kena tidur. Waktu yang saya kata tidur, saya kena tidur. Nanti kalau saya tak tidur, nanti dia lagi susah. Tak tidur nanti lagi susah. Jadi saya kata walaupun mesti apa, saya tidur dulu. Tidur dulu. Nanti dia kata, mama saya nak pergi beli barang ke apa kat bawah. Tak ada, awak pergilah. Saya tak akan hiraukan. Sebab tu kadang-kadang saya bergerak dengan suami saya atau bergerak sendiri. Jadi cikgu banyak bergerak sendiri kot? Saya bergerak sendiri. Asal pertama yang saya nak pergi tu, saya pergi ke bawah. Tapi saya kata, kenapa saya tak nampak Kaabah? Tak nampak Kaabah? Bukan di bawah. Di bawah? Rupanya dia ada yang orang lelaki bawah. Bawah kali dataran tu. Pertama kali saya pergi, saya ikut suami saya. Lepas tu saya kata, kat mana saya nak tengok Kaabah ni? Masa tu pintu besar tutup. Cikgu ada tak rasa sebab dosa aku tak nampak Kaabah ni? Ada? Orang tengah semayang je kan situ. Saya kata, mana tempat orang nak pergi tengok Kaabah? Saya tanya pekerja-pekerja biru kan, mana Kaabah? Sana kata dia. Sana.
kata sana macam mana nak lalu. Dia cepat, tak apalah, saya pun balik. Balik. Tapi bila dia Zohor dia tutup pintu besar, jadi saya tak tahu yang itu pintu besar. Sebab dia akan buka lepas maghrib ataupun masa nak maghrib baru buka pintu besar. Jadi kan bila saya nak pergi ke maghrib baru saya nampak pintu buka. Agaknya orang masuk lalu sini kot, saya kata. Lepas tu saya kata memang saya memang kata memang orang kata bodoh lah masa tu kan. Bang, saya rasa saya nak bersemayang dekat depan Kaabah lah, saya katakan. Dia tak boleh sebab dia tak pakai ihram kan. Yelah, tak boleh kat bawah tu kan dataran tu. Lepas ni kita balik asing-asing lah ya. Tak payah tunggu saya tahu kot, saya kata. Dia pun pergilah, dia kata kan. Saya pun pergi tengok, saya ikut je pintu besar tu. Saya kata saya semalam lalu sini. Jadi saya lalu-lalu nampak. Saya kata tu Kaabah rupanya. Sejak tu saya memang sambil saya turun saya naik. Dia naik saya kata macam mana saya pergi ikut. Jadi dia kat bawah, dia tak nak pakai ihram, semain kat bawah. Jadi macam yelah, cikgu first time pergi kan. Tapi cikgu pun banyak berseorangan lah sebenarnya. Banyak berseorangan. Orang kata try and error lah. Try error kan. Tapi macam mana cikgu rasa? Senang tak maknanya kalau orang pertama kali nak cari hotel balik tu, kadang-kadang ada orang macam scary sikit kan. Scary. Betul ke? Nanti nampak susah ke? Bagi pandangan cikgu macam mana cikgu? Bagi saya mungkin bersendirian tu mungkin lagi baik. Lagi baik Sebab mungkin suami kita, pasangan kita tu dia ada sesuatu yang dia nak buat ataupun dia nak berlama-lamaan, itu pulang pada dia kan. Jadi kita pun ada ruang untuk kita. Jadi masing-masing bersetuju. Jadi memang ikutlah. Saya pun pengalaman kawan saya balik yang sama pergi dengan saya, tapi dia ikut syarikat lain. Dia pun dia kata senang kita bersama, kita buat sendiri. Dia pun ada ruang dia, saya pun ada ruang dia. Jadi tak perlu pun nak tergesa-gesa lah kan. Nanti kejap lagi dia tunggu kan, dia marah kita. Kan kita tunggu dia marah kita kan. Tapi jangan takutlah kot. Maksudnya pertama kali kalau dah dapat tune dia, kali kedua insya-Allah. InsyaAllah maknanya kali pertama tu yang penting lah, yang kita belajar betul-betul. Tanda mana, bukti-bukti mana yang kita lalu tu ikutlah balik. Nanti kali ketiga kita akan tu lah. Kali kedua ketiga tu dah okey dah Kali kedua okey ke cikgu? Kali kedua yang subuh tu baru saya pergi ikut. Okey maknanya itu sendiri tu? Sendiri. Tapi yang ada yang hari akhir tu, yang sesat tu, berdua tu lah. Berdua sesat je. Sebab masa tu dah berpisah ke apa? Tapi sebab ada benda yang kita rasa macam kita kalut ke tu, itu yang menyebabkan saya memang Allah uji saya di situlah, di hari akhir. Di hari akhir sebelum nak balik ke atau pergi ke Madinah ke? Di hari Jumaat tu dia sebelum nak petang tu nak pergi ke Madinah. Nak pergi Madinah petang tu. Petang. Hari itulah yang diuji. Saya pun mungkin ujian, saya kata sepanjang beberapa hari tu saya tak diuji. Mungkin hari ini yang terakhir tu. Cikgu cerita sikit cikgu. Apa yang diuji tu cikgu? Diuji tu saya tak tahu juga kan apa yang diuji tu. Boleh cikgu silakan. Diuji tu apa tu untuk mengerjakan umrah semula lah. Tawaf wida, bukan umrah, tawaf wida tu semula dah buat, lepas tu terpaksa buat balik semula. Disebabkan ada beberapa perkara. Jadi di situlah saya rasa macam dalam keadaan takut. Saya kata kalau saya tak buat nanti jadi was-was lah. Saya nak patah balik pintu hari Jumaat tu cikgu hari Jumaat tu dah orang kata pintu nak tutup. Sebab orang dah makin masuk. Pukul berapa cikgu? Dalam pukul 11. Pukul 11. Uish. Dalam pukul 10.30 kita 10 tu kita dah orang dah masuk tu, pintu besar tu dah tutup rasanya. Tak, maknanya pukul 10.30 tu cikgu mulakan tawaf baru ke? Tawaf baru. Bukan, mencari tempat. Mencari nak naik bagi. Sebab saya kata kalau nak mulakan di bawah balik semula tak sempat. Saya kata kat bawah tu dah penuh. Tapi saya nak naik bagi lah, saya kata. Nak naik bagi itulah saya macam tak boleh berjumpa dengan suami saya. Masa tu cikgu berpisah lah dengan suami kan? Sebab dia dia asalnya nak teruskan sembahyang Jumaat. Maksudnya nak duduk di depan lah. Kita yang solat Jumaat di belakang kan. Jadi bila saya bangun semula nak pergi cari bagi tu, yang kat situ lah yang saya pergi mana tu, saya pun tak tahu ke mana saya pergi. Cikgu suami kat depan, cikgu kat belakang je. Maksudnya dia dah ke saf lain. Dia dah pergi tempat lain dah, tak tahu ke mana. Tak tahu mana. Dekat mana? Tingkat 1 tu? Tingkat 1. Tingkat 1 tu dah tak tahu ke mana-mana. Kita panggil apa yang bawah tu? Dekat dataran tu. Bukan dataran atas tu lah, tingkat 1 tu. Okey, saya faham. Tapi cuma lepas tu suami terpisah, tak tahu mana ni. Tak tahu dah. Lepas tu macam ni cikgu jumpa jalan cikgu? Saya naik, saya pun tak tahu kenapa saya pukul berapa? 11 tu ramai orang tu. Orang dah masuk. Yang dekat bahagian sa'i pun orang dah mula nak
nak duduk di situ untuk So cikgu nak keluar daripada situ saya kan? nak keluar. Saya nak naik ke atas. Memang tak jumpa telefon anak. Mama sabar. Mama kena tu. Tak ada duit pula saya masa tu. Allahu Akbar. Duit saya tinggal memang tak cukup berapa ringgit je nak naik bagi tu. Ya ke? Menunggukan dia tak datang-datang. Oh, dia minta masa tu Dia kata dia perlu tak bayar boleh. anak Saya telefon suami saya, bang tolonglah ambil saya dekat tempat bagi ni. Dia kata dia tak jumpa. Oh. Masa tu saya pun cakap macam mana je. Sampailah satu pekerja tu katnya. Dia kata tak apalah, you naik bagi ni sampai dekat tu, you berhenti, nanti suami you tunggu situ. Dia kata suami awak tunggu. Kan ada yang Arab-Arab boleh cakap Melayu kan. Boleh cakap Melayu Arab. Ada yang Pakistan, Bangladesh. Pakistan lah. Dia bukan Arab tu kan, Pakistan tu kan. Pakistan. Ada yang Indonesia, Indonesia. perempuan Indonesia. Dia kata kakak, dia kata sabarlah kakak. Tak apa kakak naik ni. Masa tu cikgu mesti kelang kabut masa tu. Kelang kabut memang. Umur tu masa tu kan. Sebab kita fikir nanti saya nak balik hotel lagi kan. Sebab nanti pukul 2 ustaz nak bawa pergi ke nak naik train lagi kan. Jadi kat situ lah kalut-kalut kat situ lah yang menyebab itulah ujian saya. Ujian yang saya. Hari akhir. Masa tu okey pukul 11.30. 11.30 tinggal rasa sesat tu kan. 11.30 sesat, lepas tu cikgu keluar pukul apa tu? Maksudnya dapat jumpa tu dalam masa tu jumpa ke siapa jumpa dekat siapa? Suami ambil. Jumpa kat satu pintu lah. Bukan di apa tu? Di atas Bukit Marwah rasanya. Uish. Bagi tu kan ada kawasan lapang tu. Saya ingat kawasan tu lah. Tempat orang minum air kat situ, lalu berhenti minum air. Saya berhenti situ, saya tunggu dia. Alhamdulillah dia datang. Dekat Bukit Marwah Dekat atas Bukit Marwah bawah tu kan ada. Yang bukit tu lah, yang ada bukit tu atas tu jumpa. Lepas tu lebih kurang pukul apa tu? Sebelum pukul 12 lebih. Taklah, maksudnya rasanya dalam pukul 11 lebih tu lah. Cepat-cepat saya buat umrah. Lepas tu dalam berapa pusingan dah nak solat Jumaat. Berhenti. Lepas tu sambung lagi lepas Jumaat. Habiskan maknanya singgah semayang Jumaat dulu dekat Bukit Marwah tu lah. Di atas sekali. Di atas sekali semayang kat atas sekali. Lepas tu tambah lagi satu pusingan lah. Dua pusingan saya rasa. Dua pusingan Masya Allah. Itulah pertama kali mengerjakan solat Jumaat. Tak pernah. Time tu kan, masa time cikgu hilang tu, cikgu fikir apa dalam fikiran cikgu? Adakah cikgu kata macam aku akan, yang cikgu panik tu sebab apa cikgu panik? Sebab apa? Takut tak keluar ke? Takut tak dapat keluar. Takut tak keluar awal ke? Takut tak sempat nak mengerjakan tawaf akhir tu. Masa takut lah. Maknanya adakah mungkin ni dugaan ke apa, tak dapat nak selesaikan kan. Betul. Dalam masa sama bas pun nak sampai dah lepas Jumaat, betul? Lepas Jumaat tu dengan hari balik. Jumaat ni ya. Masya Allah. Fikir barang ada yang tak kemas lagi sikit kan. Orang lagi tak kemas. Tak check out lagi tu? Belum check out lagi. Jadi kat situ Allahu Rabbi ya Karim. Masa tu ialah bila kita kat sana kan masa tu macam marah juga ada kat suami kan, apa tak ni kan, tapi fikir-fikir masa tu cikgu marah lah. Cikgu diam je. Suami cakap apa? Dia tak, dia diam je. Dia diam je. Dia orang yang pendiam. Jadi saya kata diam sampai dekat Madinah baru dah lah. Cakap saya pun pujuk diri saya, tak apalah. Ujian Allah bagi saya. Sampai ke Madinah cikgu marah ke apa? Macam kenapa macam dia tak ambil saya tu, kenapa tak jumpa nak ambil saya kan? Dia mungkin ujian bagi dia lah kan. Tapi dia pun mencari juga kan. Mencari juga. Datang kata tak jumpa. Tak jumpa kata dia. Itulah ni ujian di akhir tu. Lepas tu cikgu sampai ke Madinah baru okey lah. Naik train tu kan petang Jumaat tu. Tapi bila kita sayu, kita lebih fokus sebab kita nak meninggalkan Mekah. Jadi kita pun lupa lah. Biarlah tak apalah kan saya kata. Sebab itulah saat saya nak tak nampak lagi Kaabah. Tak nampak lagi Kaabah. Cikgu masa tu cikgu tawaf dalam keadaan je lah tawaf wida ni kan, selamat tinggal ni. Jadi apa perasaan cikgu rasa masa tu? Cikgu seorang yang pertama kali kan, rasa macam mana nak tinggalkan Kaabah ni? Macam mana cikgu cerita sikit momen tu. Masa tu apa yang cikgu harapkan? Pengharapan cikgu, doa cikgu kan, yang mana kita tak tahu, mungkin untuk yang luar ni yang mungkin ada nak pergi buat umrah kan. So maknanya cikgu ni first time ni buat umrah ni kan. Cikgu dah sampai situ, tiba-tiba cikgu nak tinggalkan Kaabah tu. Macam mana keadaan tu cikgu? Macam boleh tak cikgu, saya pun rasa sebab kat ni rasa macam lain ni, kita nak tinggalkan Kaabah. Kita dalam keadaan kita pertama kali, bagaimana keadaan tu cikgu? Apa yang cikgu minta kepada Allah? Apa yang cikgu doakan dalam momen-momen tu, hujung tu dengan hari Jumaat cikgu? Silakan cikgu.
berdoa lah kan, maksudnya perasaan sedih tu memang tidak dinafikan lah kan. Saya rasa semua orang akan mengalami perasaan yang sedih untuk meninggalkan Kaabah. Tapi doa tu je lah yang harapan untuk dapat kembali ke sana. Dan juga mudah-mudahan umrah saya tu diterima oleh Allah Ta'ala, dan segala dosa-dosa yang saya lakukan itu dapat diampuni oleh Allah Ta'ala lah. Dan saya berharap saya dapat jejakkan kaki ke sana. InsyaAllah cikgu. Nak pergi lagi. Sedih memang. Sedih tu sampai sebab bila kita dah bergerak ke Madinah dalam keadaan sayu petang Jumaat. Dan petang Jumaat tu adalah satu petang barakah kan. Kita tahu di penghujung Jumaat. Jadi kat situ memang saya naik train tu, nampak Clock Tower tu pun saya memang cakap mudah masih dapat lagi lah. Rasa macam tertarik je bila nampak Clock Tower. Hari tu aku datang ni lah, Clock Tower ni lah aku mengimpikan, seolah ini tak pernah aku sampai ke sini. Tiba-tiba sampai ni kali aku Clock Tower ni jugalah sebagai lambang aku nak meninggalkan Kaabah ni. Masya Allah. Saya ambil video daripada train tu, saya ambil saya nampak Clock Tower tu daripada train tu. Saya cikgu ambil gambar lah kat situ. Video saya ambil gambar video tu. Di situlah memang sedih tu, memang tak boleh cakap. Memang berpisah tu memang rasa lain lah. Rasa macam adakah peluang aku lagi untuk sampai ke sini. Di situ balik tu baru cakap saya, maksudnya saya kena belajar lagi lah. Belajar tu yang cikgu baca tu lepas dah habis tu, masya-Allah. Memang ambil balik, habis saya cari balik buku. Banyak buku, macam dapat buku daripada orang kan, tapi kita semacam nak baca tu tak ada tarikan lagi. Tapi bila kita dah nampak sendiri, kita baca sendiri, oh ini tempatnya apa sejarah Hajar Aswad tu, di mana tapak apa tu, maksudnya makam Ibrahim tu apa sejarahnya kan, Hijri Ismail tu apa yang sejarahnya. Okey, lepas tu cikgu pergi ke Madinah cikgu kan. Kat Madinah apa yang cikgu rasa yang mengambil kerinduan cikgu? Madinah ni jarang kita cerita Madinah cikgu kan. Cikgu sampai Madinah tu apa yang cikgu tengok? Sampai tu apa perasaan cikgu? Perasaan tu satu tak sabar nak pergi ke Raudah tu lah. Memang masa ke Raudah cikgu, saya tak kat Raudah lah ni. Okey. Memang orang kata nanti sampai sana pergi Raudah. Tapi saya dapat sekali je kan. Tak dapat lah macam dulu dapat 2-3 kali kan. Kali ni saya dapat sekali. Tapi saya kata saya nak pergi. Memang orang kata dia perasaan ke Mekah tu dengan perasaan ke Madinah tu memang ada perasaan lain. Berbeza Mekah kita perasaan cinta, maksudnya kita nak beribadat dekat dengan Allah Ta'ala kan. Tapi di Madinah tu ada satu insan yang kita rasa sama ni kita sebut nama dia kan. Tapi akhirnya kita dapat juga pergi makam, maksudnya makam tu lah tempat dia bersemadi. Dan situ ada insan yang istimewa di situ. Makhluk Allah paling istimewa, masya-Allah. Jadi kat situ memang lain lah, maksudnya di Mekah perasaannya lain, di Madinah pun perasaan lain cikgu. So masa cikgu pergi tu, cikgu masuk Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Apa yang cikgu cari di mata cikgu? Saya masuk pun dah malam masa tu kan, tak dapat masuk ke dalam. Sembahyang di luar lah. Tapi besok pagi alhamdulillah dapat masuk. Saya kata saya betul cari. Saya mula macam, Kak mana Kak? Saya tanya anak kan. Mana kat makam Nabi? First kali cikgu cari makam Nabi betul? Itulah yang Kak mana makam Nabi? Bukan kat sini mama, kat sana, belah sana. Mana kata. Dia kata tak nampak daripada sini. Bila kita nak pergi? Dia kata nanti besok baru saya kata besok. Dia kata sebab kita tahu kat situ dia ada dia di situ, semadinya dia di situ beliau. Jadi itulah yang mana tak nampak, maksudnya nak nampak kubah hijau tu kat mana Kak? Allahu Rabbi ya Karim. Habis cikgu cikgu pergi bila? Pergi makam besoknya lah. Masa cikgu datang tu jumpa Nabi depan mata jelah. Kita selama ni kita selawat ke atas Nabi kan, tapi tiba-tiba dapat depan mata tengok kat situ ada jasad yang paling mulia sekali. Cikgu boleh bayang tak waktu tu apa cikgu rasa jumpa Rasulullah depan mata cikgu ni, jasad Nabi ni? Itulah apa yang cikgu rasa cikgu? Cikgu rasa masa tu apa cikgu buat masa first tu cikgu? Sebab masa kita nak masuk tu beratur kan. Masa tu kita pun ada rasa macam berdebar juga kan. Apa doa yang kita nak baca masa tu kan. Jadi masa dia kata, sebab kita macam mendengar daripada okey kalau nak sujud lama ke nanti dah semayang. Jadi kat situ dia jadi macam kekalutan kita tau. Jadi saya rasa saya tak perlu ikut orang lain. Saya kata apa yang saya nak buat saya buat. Kalau saya kata tak apalah, saya
mungkin saya nak berdoa tu di setiap sujud, dia kata, sebab yang ada kata sujud di akhir lama-lama. Tapi saya kata tak payah kot nanti. Jadi saya kat situ saya tak boleh nak menetes air mata. Saya kata kenapa? Kata saya adakah saya memikirkan apa yang orang ajar saya ke, buat gini kena. Jadi saya kata dia mengganggu. Macam mengganggu dan ibadat tak boleh fokus. Tak boleh fokus. Saya kata apa yang mengganggu saya kan, sehingga kan saya kata saya dah nampak dah ni, saya dah nak baris pertama dah. Tapi sebabkan yang berlari tu saya dapat baris, tak apa. Saya kata tak. Saya semayang, lepas tu saya kata saya buat setiap sujud tu saya berdoa. Masa tu saya tak perlu tunggu sujud akhir ke saya nak berdoa kan. Jadi saya ikut hati saya. Saya tak, bukan saya kata yang lain tu nak kena ikut kan. Jadi saya kata saya ikut saya lah. Jadi kat situ dah bangun tu, sebab dia bila pekerja dia arahkan kita keluar tu, kita tak dapat nak apa orang kata, sebab pengalaman tu saya masa first time pergi makan itu dia halau keluarnya tu. Jadi tak penghayatan tu macam susahnya. Jadi bila keluar tu baru saya kata saya nak keluar dah ni, saya takkan masuk lagi. Saya kata ya Allah, sedihnya aku. Saya kata aku takkan masuk lagi kat sini untuk beberapa tahun, walaupun aku akan datang setahun lagi. Jadi aku tak, barulah saya rasa sedih betul masa tu. Nampak kubah hijau tu baru saya tahu. Aku tahulah saya tak masuk lagi. Saya tak masuk lagi. Saya kata kenapa saya tak boleh menitis air mata di situ, di depan tu tak tahu dah, mungkin ujian bagi saya lah kot. Walaupun saya tengok ada yang menangis, tapi saya kata tak apa. Saya kata masing-masing ada kelebihan masing-masing kan. Saya kata rasa macam kecewa jugalah sebabnya tak dapat nak macam meluahkan dia daripada Rasulullah. Tapi saya tengok bila saya keluar tu, saya pegang sebab balik tu lah saya tengok balik kat YouTube kan, apa yang ada dalam tu. Itu dia kata ada apa tu, dia ada makam dah Abu Bakar kan di situ juga kan. So saya bila tengok YouTube tu balik, sebab saya itulah saya macam tu lah. Saya kalau balik satu tempat tu, saya akan baru saya nak tengok betul-betul apa yang yang itu kerja saya lah. Kadang 3 tahun baru saya akan faham keseluruhan kenapa benda tu kenapa. Saya banyak mengapalah persoalan, banyak bermain-main dalam ni. Kalau saya baca Quran ke, saya akan bermain-main pikiran tu. Dan dari situlah saya akan, insting saya kuat nak pergi sesuatu tempat, saya nak tengok apa yang ada. Ingin jadi, tahu tu rasa. Jadi kalau kata peluang saya tu untuk di masa haji, insya-Allah yang itu insya-Allah lah kot. Saya dah faham itu ketentuan dia. Insya-Allah. Tak apa, saya kata saya tak dapat, walaupun orang kata kenapa tak menangis di Raudah, mungkin bagi saya tu bukan rezeki saya kot. Yelah bukan rezeki kan. Tapi masa time moment tu kan, yelah pertama kali masuk macam terhalang macam tu. Lepas bila lama tu mendengar orang cakap macam ni, macam ni kan. Saya tengok mimbar yang pertama tu kan, tempat dia di akhir tu. Saya kita nak tengok, nak khusyuk, bayangkan macam Nabi lalu kat situ jadi kita tak pernah nampak Nabi, tapi terbayang dia itu momen yang orang tak tahu sebenarnya. Bila pergi sana macam Nabi lalu kat Raudhah tu, lalu semayang tahajud dekat situ Jadi masa momen tu, tapi masa tu cikgu cakap yalah tak dapat nak buang hati betul-betul kan, sebab ada benda-benda yang menghalang ni. Tapi lepas dah jauh dah tengok kubah hijau tu, barulah rasa ya Allah, aku nak tinggalkan Rasulullah. Saya takkan masuk lagi ni. Saya takkan dapat masuk lagi untuk beberapa tahun. Kalau maksudnya di situlah baru saya rasa sayu hati lah. Saya masa di Mesir dulu, saya pertama kali saya menjejakkan kaki di Sinai, memang saya nampak, saya rasa macam perkara yang berlaku dalam Al-Quran tu, dia seolah-olah bermain di mata saya. Di mana macam saya dalam Al-Quran tu ada mengatakan bahawa di mana Nabi Harun memijak tapak menjerit kepada Bani Israel untuk memanggil supaya tidak menyembah lembu tu. Saya memang macam bukan saya kata saya nampak sebiji-sebiji orang, tapi dia macam seolah-olah bayangan itu nampak di fikiran saya. Itulah yang saya kata mungkin saya tak dapat lagi lah. Sebab tu
di apa tu, saya sebab saya bila saya duduk tu saya perhati betul, saya perhati ini ke yang dalam Al-Quran tu cakap kan, ini ke lembu yang ditinggalkan oleh Samiri, dan di sini ke Nabi Harun berpijak untuk menjerit kepada Bani Israel, degilnya masa tu. Jadi dia bermain di fikiran saya, di fikiran saya sampai memang saya yang saya itulah, sebab saya di Raudah itulah saya, dia macam kita tak dapat nak gambarkan macam, sebab terlalu dalam keadaan tergesa-gesa. Dia kena ada momen yang kata, yelah mungkin bagi saya itulah saya nak mempelajari sesuatu, itulah cara saya kan, tengok betul-betul di situlah. Dan mungkin disebabkan saya tak mengkaji sejarah Rasulullah yang betul dari situ, maka mungkin itu saya tak dapat nak rasa tu kan masa tu. Bila time kerinduan tu, bila dah hujung kubah hijau tu makin jauh dengan kita, barulah kita rasa macam kelainan tu. Betul. Balik, ambil lah balik buku sirah Nabi, baca balik, hafal lah balik tu. So maknanya penting cikgu sebelum kita pergi tu, kita membaca dulu, memahami dulu sejarah. Betul, itu lebih berkualiti lah. Macam cikgu pergi dekat Mesir tu kan, macam cikgu baca dulu, tengok dalam Al-Quran, tengok ayat Quran kan, baca balik. Berbeza kan cikgu? Berbeza sangat-sangat. Itulah kita akan dapati Al-Quran tu mujizat yang sangat besar lah. Masya-Allah. Sebab saya yang apa tu, Nabi, sebab yang ke Taif tu kan, kerana sebab ada nama Taif tu di surah Al-Taubah tu, yang menyebabkan sebelum saya pergi umrah tu memang saya selalu dengar orang cakap pergi Taif kan. So momen yang indah ni di Taif pun momen yang hari pertama dia pergi Taif tu, anak kata pergi Taif. So cikgu rasa momen tu bila cikgu tengok surah Taubah ada cerita pasal Taif tu, so maksudnya disebabkan itu cikgu pergi ke sana, cikgu nak merasainya. Sebagai cikgu baca lah berkaitan dengan Taif ni. Cerita sikit cikgu, macam mana cikgu rasa bila pergi Taif tu? Apa yang cikgu nak tahu sangat tu? Macam mana cikgu? Saya bila kita orang balik umrah, dia akan cakap Taif. Jadi saya kadang terdetik juga, tak ada apa di Taif tu. Biasanya ada apa di Taif tu. Jadi saya pun tak adalah. Tapi sampai bila saya baca surah Taubah, saya terjumpa nama Taif tu, Taif. Jadi saya kata, oh sepatnya besar di dalam surah Taubah ni, sebab surah tu ada surah istimewa juga. Jadi saya kata okey, nanti, tapi dalam 2-3 hari saya jumpa satu buku. Buku tu Perang Hunain. Okey. Bila saya baca perang, dia ada maksudnya maksudnya dalam surah Taubah tu dia ada nama Perang Hunain. Jadi dia kata okey, saya buka tu ada nama Taif juga kan. Jadi kat situ bermakna saya nak pergi Taif. Saya cakap bila Al-Haramain buka kepada Taif, betul ini syarikat ni maksudnya sesuai sangatlah. Apa yang cikgu rasa cikgu nak tengok kat Taif tu? Itu masa time tu saya nak tengok di mana. Saya tanya suami saya, di mana perang Hunain tu berlaku. Dia kata, suami kata di luar, sebenarnya di luar Taif. Tapi maksudnya tak apalah, saya kata saya nak pergi juga Taif ni. Dan Ustaz Mutawif tu bawa tempat yang memang orang kata dia pun tak bawa ke, banyak orang tak pergi ke tempat tu, iaitu di Masjid Adas tu lah. Masjid Adas. Kemudian dia bawa pergi ke bandar Taif tu sendiri, di masjid apa tu. Jadi di situ saya kadang bila saya pergi, bila saya naik Kaabah tu, saya membayangkan lah agaknya Rasulullah naik bukit ni. Tapi Ustaz pun ada tunjuk, dia kata ada tapak-tapak perjalanan macam naik ke Taif tu, Nabi daripada sini ke sini. Dan kemudian cerita-cerita di Taif tu macam mana orang Taif melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ kita membayangkan, sepanjang tu kita naik bas, kita membayangkan lah cerita-cerita. So maknanya cikgu rasa pengorbanan Rasulullah tu lah di kota Taif tu, dakwah dia kat sana cikgu. Lepas tu dengan peperangan Hunain lah cikgu cerita tu. Itu daripada cikgu baca tafsir tu lah tafsir ada buku-buku kan, buku-buku kecil kan. Saya kan mengajar, jadi kan jumpa budak-budak ni punya buku, ambil balik baca. Kadang baca, saya tak boleh baca sekali memang saya tak faham. Cikgu, kejap cikgu, saya nak tanya cikgu, macam perang Hunain tu apa yang menarik bagi cikgu? Daripada peperangan tu cikgu, bukan saya suruh cerita ni, tapi just apa yang menarik sampai cikgu rasa nak tengok tempat tu? Itulah daripada perang Hunain tu, saya pun dapat tahu bahawa mikot di Jaranai. Jaranai tu ada satu peristiwa berlaku di situ. Perang Hunain, selepas perang Hunain, saya
di mikot di Jarana tu pun sebenarnya saya pun ada macam terdetik jugalah. Okey. Saya kata, saya pun terfikir, saya cakap dengan, kenapa ya kita mesti mikot di satu masjid tu, macam di Qarnul Manazil, di apa yang paling dekat tu apa Ustaz? Di Tanaim. Tanaim, di mikot di Jarana. Okey, saya kata kena ada masjid di situ juga. Kenapa kita tak mikot di situ? Saya suka buat soalan macam tu kan. Saya bersoal jawab ini. Tapi saya tak dapat jawapan di situ. Jadi bila saya balik baca balik cerita perang Hunain, kemudian saya ada satu buku lagi saya baca cerita tu sebut, saya jumpa satu nama Jarana. Jarana itu adalah di mana dalam buku lah di mana di akhir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan, di situlah dia bermikat dan dia terus balik ke Mekah buat umrah. Barulah saya dapat jawapan. Subhanallah. Subhanallah. Kadang macam tu Ustaz. Saya kadang bila berdetik di hati saya kadang bersoal jawab dalam hati saya, kenapa mesti di Jarana? Kenapa di Qarnul Manazil? Kenapa di Tanaim? Sebab betul saya tahu di Tanaim adalah mikat Aisyah. Ya Rabbi. Sebabnya mana kata yang nak tahu Hunain tu, nak tahu mikot tu, dan daripada peristiwa tu lah persoalan tu dapat dijawab. Betul Ustaz. Saya kata, ya Allah, saya kata ya Allah subhanallah. Saya kata Allah jawab. Setiap kali kita akan memang Allah akan, dia tak lama je. Kadang saya menunggukan bila pergi masjid itulah satu yang memang titik tolak. Di situ saya mendapat persoalan yang selama ni 2-3 tahun saya bersoal jawab dengan diri saya. Akhirnya saya dapat jawapan juga. Dapat jawapan Masya Allah. Dapat jawapan. Bukan semudah itulah Allah nak bagi kita faham. Perjalanan nak memahamkan tu bukan mudah. Okey cikgu. 3 tahun 4 tahun mungkin. Masya Allah. Saya cikgu takut saja. Jelah, tapi daripada pengalaman dengan cikgu kan, sikit lagi nak berita mata dengan saya. InsyaAllah. Masya Allah, seronok dapat ni cikgu. Dapat balik Jarana. Ya Allah, dalam buku ni juga. Ada buku baca baru dah tahu persoalan tu dapatlah dijawab. Kita kadang ada masjid depan tu, kenapa kita nak bersesat di Jarana juga? Ada sebab-sebab dekat situ kan. Mesti ada sebab. Jadi sebab saya masa tu tak dapat bersolat di Jarana tu dengan keadaan orang yang ramai. Saya tak dapat nak tu lah maksudnya. Tak pasal kita bila saya naik bas, saya nampak masjid ni kosong. Kenapa tak pergi ke masjid ni bersuci ke apa kan sebenarnya. Tapi masa tu tak terjawab lah. Diam aja bersoal lah. Balik baca balik Jarana. Baru teringat tempat-tempat yang pergi tu Masya Allah. Rupanya itulah tempat Nabi mengagihkan harta rampasan. Dan di situlah dia bermikat dan balik ke Mekah. Masya Allah. Dan peristiwa sebelum Fathul Mekah tu kan. Fathul Mekah. Okey. Cikgu, Masya Allah, banyak pengalaman tu. Rasa seronok cikgu Aduh, saya rasa banyak lagi sebenarnya nak bertanya dengan cikgu ni. Tapi cikgu, Al-Haramain kena bawa banyak ke tempat-tempat tanah Arab. Saya lah orang yang akan mengkajinya lah. Saya yang orang yang nak pergi. Masya Allah. Saya nak pergi ke Palestin, tapi belum lagi. InsyaAllah. Palestin bagus-bagus. InsyaAllah. Palestin pun seronok juga tu kan. Tapi kena banyak membaca lagi lah. Banyak baca, tak apa. Okey cikgu, tadi cikgu cakap kena banyak baca semua cikgu. Cikgu ni kalau yang menonton ni kadang-kadang yang pertama kali cikgu kan, apa cikgu punya cadangan, nasihat, apa benda lah untuk yang pertama kali yang nak buat umrah ni cikgu. Apa cikgu punya nasihat ataupun cadangan cikgu bagi, yelah, apa persiapan dia rasa yang bagus untuk dia buatlah preparation sebelum dia nak buat umrah tu. Silakan cikgu. Pertama sekali ialah maksudnya kita sebagai seorang Islam kan, seorang Muslim, amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah tu diamalkan sebelum kita ke umrah lah. Mana-mana lagi haji pun sama kan. Makna di sana kita hanya meneruskan sajalah, meneruskan apa yang kita amalkan di sini. Maknanya istiqamah dalam amalan tu lah cikgu. Maksudnya kalau kita maksudnya kalau kita nak, maksudnya di sana baru nak bermula, mungkin ada orang yang bermula di sana balik dia teruskan.
kalau bagi saya tak tahulah macam mana kan, tapi yang pertama mesti ada ilmu lah. Pertama mesti macam cikgu cakap, baca dulu baca. Hantar tempat sejarah sekali pun tempat sejarah pun, sebab kita nak pergi bukan senang. Dan tempat tu asing bagi kita. Bukan boleh kita pergi minggu depan kita nak pergi macam Ustaz boleh pergi sekali. Tapi bagi kita itulah pergi nak sekali, tetapi biarlah pergi tu bermakna bagi kehidupan kita kan, supaya kita dapat bagi tahu anak kita kan. Kemudian ilmu, kemudian yang kedua amalan yang kita lakukan diteruskan di sana, tambah baik lagi di sana ataupun balik ni. Kemudian kesihatan. Okey, tadi ilmu kesihatan je So mana yang take note bagi orang yang pertama kali ni orang tahu ni maknanya ilmu kena baca dulu, kisah sirah ke apa ke kena faham dulu, baca sebelum pergi sebelum pergi. Kemudian yang kedua pula kesihatan je kesihatan tu maknanya kena tengok lah, maknanya kalau ubat-ubat tu kena sedia awal ke cikgu? Sedia awal. Kemudian banyakkan, maksudnya doa tu lah, maksudnya doa tu kena, maksudnya kita lazimkan di sini. Sebab bagi saya kan, di sana bila kita tawaf, mana doa-doa yang kita amalkan ke apa? Biasa kita amalkan. Di sana kita hanya, maksudnya kita tak berharap pada ustaz yang mutawif tu. Sebab kita kadang-kadang dengar kan. Kalau kita nak buat sendirian, kita tak ada ustaz kan di depan kita. Bermakna di situlah bahawa saya dapati pentingnya doa yang kita hafal sendiri. Maksudnya kalau kita maksudnya kalau di luar solat kita boleh berbahasa Melayu. Tapi kalau kita di dalam solat kita tak sujud tu kan, kita ada doa-doa tu. So di situlah orang kata hafal lah doa-doa yang ada. Hafalkan doa yang ada Mak surat ke kan. Jadi kat situ bawa je kat sana. Bila kita dah biasa di sini, kita tinggal hanya di sana ulang saja. Cikgu Masya-Allah. Tapi Ustaz betul Ustaz, maksudnya satu lagi kalau syarikat lah kan. Syarikat maksudnya kita kena kaji syarikat yang betul-betul kita nak pergi. Di situ juga tu adalah keempat lah, maknanya kena pastikan tu kena betul-betul buat kajian, tengok dari segi aktiviti dia, gerakan dia semua tu penting cikgu sebab kadang banyak juga kan scam ni kan. Kadang kita fikir disebabkan murah tapi dia punya kualiti susah juga kan. Kita tahu kalau mahal tapi bagus, apa salahnya kita cuba cuba. Masya-Allah. Dan waktu lah kita pun matlamat kita nak sampai ke sana betul cikgu nak memudahkan kita kan. Bukan kita kata rezeki tu insya-Allah Allah akan bagikan kemampuan. Tapi kalau yang mampu tu, apa salahnya memilih syarikat yang lebih berkualiti kan, lebih yang boleh dipercayai kan. Okey cikgu. Masya-Allah cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Banyak benda cikgu sedar tak sedar cikgu Alhamdulillah cikgu. Terima kasih banyak-banyaklah cikgu. Saya memang terinspirasi lah dengan apa yang cikgu ceritakan tadi ni. Masya-Allah tabarakallah taala. Jadi moga-moga cikgu kita dapat berjumpa lagi moga-moga kita dapat bertemu lagi, dan insya-Allah moga-moga cikgu dapat berkongsi lagi lah, mungkin ada lagi insya-Allah di lain masa nanti insya-Allah cikgu insya-Allah. Kalau buatlah di ni, saya teringin sangat kalau Al-Haramain ada buka ke tanah Arab kan, ke Jordan ke Palestin. Ya Allah, saya rasa nak tempah dululah. Masya-Allah. Saya rasa itulah sebab saya sebenarnya nak pergi ke Palestin. Tapi bertanggung sebab suami tu dia susah sikit kan. Tapi saya kata tak susah apa. Maknanya suami susah nak pergi. Nak pergi dah masa bulan berapa tu sebabkan tutup. Jadi tak dapat pergi lagi, dan bila pun dia tak, saya bertangguh lagi lah. Tapi saya kata tak apa, mungkin kena belajar lagi. Tak apa cikgu try pergi nanti Baitul Maqdis, Mekah, Madinah. Rasa dia lain macam. Memang sebab apa? Tiga masjid yang dimuliakan. Betul. Sebab yang tiga masjid lah. Lepas tu sejarah dia pun banyak cikgu. Banyak, sangat-sangat banyak. Dalam Al-Quran tu memang banyak yang tu menyebabkan banyak nabi-nabi kat situ. Ada satu masjid tu berapa nabi dalam tu. Masya-Allah, seronok je. Itu maksudnya saya nak pergi ke Palestin tu sebab saya nak meneruskan perjalanan saya setelah saya tahu Nabi Musa sampai situ. Jadi saya nak tengok sambungan Nabi Musa. Masya-Allah. Sebab saya nak tahu kenapa terlalu ramai Nabi dia dari kalangan Bani Israel di sana. Jadi saya ingatkan nak meneruskanlah perjalanan ke sana pula kan. Setelah lagipun saya dapati pun Nabi Musa dia terhenti di situlah sebenarnya. Iyalah, makam dia pun di situ. Dia tinggal dia di makam ke tengah-tengah padang pasir tu juga Masya-Allah. Iyalah kat situ kan. Saya teringin nak sambung balik di situ. Amin insya-Allah. Cikgu doa-doakan sama-sama insya-Allah juga. Okey. Al-Haramain buatlah di situ insya-Allah. Amin. Terima kasih kepada cikgu Rayu, masya-Allah.
Oi, tak sedar cikgu Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian umrah pertama cikgu ni. Kepada penonton yang menonton Sembang Santai Haramain episod yang ke-7 ni, jadi boleh tengok, take note pengalaman daripada Cikgu Rohayu, first time buat umrah ni, Masya-Allah tabarakallah. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe kita punya channel Sembang Santai Haramain bersama saya, hos anda, Ustaz Irfan. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada episod akan datang. Sebar-sebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.